Berasma Allah, beraf'al Allah, bersifat Allah, berzat Allah, tetapi bukan Tuhan. Ini Esa makamnya, tempatnya di diri rahasia Muhammad, di diri rahasia Muhammad, tempatnya, makamnya di diri rahasia Muhammad. Af'al roh idofi itu dipanggil Rasul, perbuatan roh idofi itu dipanggil Rasul penamanya. Sifatnya Muhammad yang zahir, boleh nyata di diri batinnya, bersama-sama diri sebenar-benar diri, diri sejati. Perwujudannya Adam Sufi yang esa ke diri zahir, serupa sama tubuh jasad jasmani. Boleh nyata di diri zahir tubuh jasad jasmani apabila tubuh jasad jasmani yang dipanggil Adam ini rata-rata serupa sama-sama diri batiniah Adam itu, setelah disaksikan diri yang telah disaksikan, yang sentiasa disaksikan. Karena diri idofi ini atau ruh idofi ini minta persaksian yang sudah disaksikan roh idofi, yang sudah disaksikan diri rahasia, yang diri rahasia yang menyaksikan tadi yang sebagai saksi ini sudah pun sentiasa disaksikan oleh diri Zat Maha Suci. Sampai di sini paham? Mengenai Roh Kudus, Guru, bagaimana? Itu juga namanya. Roh Kudus itu roh suci. Roh suci itu roh idofi. Kenyataannya Adam Sufi, zahirnya itu diri sebenar-benar diri yang esa kepada diri rahasia, penamanya diri zahir apabila diri zahirnya sudah suci. Jadi diri zahir tubuh jasad jasmani sudah sentiasa suci, perwujudannya Adam Sufi itu digantikan oleh Adam Sufi. Inilah yang dikatakan raib, bukan hilang. Yang nampak itu Adam Sufi karena perwujudan dari roh idofi itu. Jadi dikatakan orang hilang. Nah, ketika kembali Esa ke diri Zat Maha Suci, asma, af'al, sifat zat, maka tubuh jasad jasmani itu dia sudah berubah cahaya sehingga tidak kelihatan. Dikatakan orang hilang. Orangnya masih di situ. Karena diliputi oleh diri rahasia yang zahir ini tidak nampak lagi, paham? Baik, Guru. Berarti Roh Kudus dan Roh Idofi itu dua sebutan satu, tapi satu maksud ya. Satu. Ya berpulanglah si guru itu mau menjelaskannya bagaimana. Terkadang guru itu kan sifatnya menyembunyikan, diputar-putarnya ke kiri, ke kanan, karena dia tidak mau kasih. Itu makanya kalau guru tidak mau kasih, kamu tidak akan pernah dapat, kamu tidak akan pernah paham, karena diputar-putar terus sama dia. Tapi kalau guru mau memberikannya, mau menjelaskannya, mau membagi paham, kamu akan paham. Karena guru ini bisa berbuat sebaunya. Baik, Guru. Alhamdulillah. Terima kasih, Guru. Assalamualaikum ya Ustaz. Saya nak bertanya tentang tingkatan kasyaf. Adakah kasyaf seseorang salik itu boleh sampai menembusi alam malakut, alam hadat Allah Ta'ala, macam tu Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kasar itu boleh melintasi, boleh memasuki alam jabarut, alam lahud, alam malakut. Jadi ada dipanggil alam lahud, ada dipanggil alam malakut, ada dipanggil alam jabarut. Nah, ini kena buka ketiga-tiga ini ya. Adapun tingkatan peringkat kasab ini 7 tingkatan, ya.
7 tingkatannya. Di mana 7 tingkatannya? Yang pertama, kasab amarah atau kasab yang bukan daripada diri syirullah. Kasabnya tidak esa kepada diri syirullah. Kasabnya bukan dari diri rahasianya itu yang nyata, yang kasab itu bukan daripada diri rahasia. Yang kedua, lawamah atau kasab lawamah atau kasab malhamah. Ini aku sudah bagi tahu sebelumnya. Yang mana yang betul kasab itu? Yang mana yang sebenar-benar kasab itu? Kasab sebenar-benar kasab itu kasab billah, fana billah, baqa billah, sehingga yang zahir di pandangan zahir kamu itu atau dipanggil mata itu diri syirullah atau kenyataannya diri rahasia kamu yang zahir di pandangan kamu, di penglihatan kamu. Apa itu penglihatan kamu? Bahasa zahirnya mata. Jadi inilah kasab sebenar-benar kasab. Adapun mencapai matlamat kasab ini mesti suci zahiriyah, mesti suci batiniyah, mesti suci asas daripada dimulainya bab kesucian yang kamu pelajari. Tidak akan sampai kau ke tahap kasab, tidak akan sampai kau ke peringkat kasab bila azasnya tidak sempurna, bila azasnya kau belum habis, belum dapatkan. Jadi peringkat-peringkat kasab ni 7 peringkatnya. Setan pun bagi kasab juga, jin pun kasab juga. Setan tu kasab, jin itu kasab. Apa makna kasab ni? Terbuka. Apa makna kasab ni? Sedar, tidak mimpi. Kau sedar, itu dipanggil kasab. Sampai di sini paham? Apakah bila kita dah sampai ke satu peringkat di mana kita boleh berkomunikasi di antara alam ridal itu, apakah nama tingkatan kasab itu? Bermulanya kasab itu bimbingan seorang guru. Bermulanya kasab itu pemberian seorang guru. Guru yang bagi kepada muridnya, yang muridnya ini boleh terbuka kasabnya. Kasab ini tak boleh terbuka sendiri. Kau buat macam mana pun dia tak akan terbuka kalau tidak dibukakan. Tak boleh terbuka sendiri. Cubalah. Kalau yang terbuka sendiri itu kasab amarah, kasab lawamah, kasab malhamah. Itulah yang banyak tersalah tu. Ada yang jadi ahli nujum, ada yang jadi bomo, ada yang jadi tukang sihir. Nah, kerana bukan daripada bimbingan seorang guru, bukan dari hidayah ataupun karamah daripada seorang yang sudah dikasafkan, bukanlah dari seseorang guru yang sudah dibukakan atau yang sudah mencapai matlamat kasabillah, raibillah. Inna lillahi ilaihi raji'un. Alhamdulillah, saya ini ma'aka ma'a Rasulillah. InsyaAllah. Barakallah. Bagaimanakah, bila manakah seseorang itu yang sudah, adakah aku ni sudah pun disaksikan, dimulakan daripada belajar syariat sampai ke bab haram ni, adakah kami ni sudah disaksikan? Jawabnya, sudah pun kau orang ku saksikan. Aku sudah sedia bersaksi kepada diri kau, sudah pun aku sebagai saksi kepada kamu, dan sudah pun aku menyaksikan atas diri kau yang sedia sentiasa suci.
Soalan yang kedua, adakah aku belajar ni sampai ke taraf, sampai ke penamat bab Al-Haram ini? Aminullah, barakallah. Aku sedia menyampaikan risalah ini sampai ke penamat, kesudahan, keilmuan rahasia bab raib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum Tuan Guru. Allah yang menerangi langit dan bumi, bandingan nur hidayah petunjuk Allah adalah sebagai sebuah miskat, iaitu sebuah macam barang kaca lampu lah yang berisi lampu, dan lampu itu dalam geluk kaca, dan geluk kaca itu pula laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu ini dinyalakan dengan minyak tanah dari pokok yang banyak manfaatnya, iaitu pokok zaitun, yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya turunnya, hampir-hampir minyak itu memancarkan cahaya bersinar walaupun ia tidak disentuhi api. Cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin sesiapa yang dia kehendaki kepada nur hidayahnya itu, dan Allah mengemukakan pelbagai misal untuk manusia, dan Allah maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Jadi mohon pencerahan Tuan Guru lah. Allah nurus samawati wal ard, nurus samawati wal ard. Inilah jawaban sebagaimana sebenarnya sudah dijawab di surah, di ayat yang lain di dalam kitab Al-Quran itu. Di surah Al-Fusilat 54 berkenaan dengan surat yang dibacakan tadi itu. Ala innahu bikulli syai'in mu'in. Di dalam surah Al-Fusilat itu sudah terjawab. Diri Tuhan kamu meliputi segala sesuatu. Nurus samawati itu segala sesuatu. Apa-apa yang dikatakan sesuatu termasuklah cahaya. Inilah yang terhimpun di diri sirullah, di diri rahasia. Kalau di bab hakikat tidaklah sebagaimana yang berbunyi di mushaf di Al-Quran, fikah itu di surah-surah yang di dalam Al-Quran atau di kitab suci atau kitabullah itu. Bukan menyalahkan daripada maknanya, bukan menyalahkan daripada bunyinya, bukan bunyinya yang saya petikaikan, tapi kepahaman ayat itu. Kalau bunyi tak boleh berbeza. Contoh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dimanapun, siapapun, apapun kau mesti berbunyi serupa sebagaimana yang di dalam Al-Quran. Tapi memaknainya bergantung kepada kaum yang memaknai daripada ayat itu. Jadi maksud daripada tafsir daripada kaum hawasul hawas itu, itulah terhimpun kepada rahasia diri zat yang maha suci. Apabila rahasia itu sampai kepada engkau, berwujud ilmu, maka kau mendapatkan kedudukan makam mahmudah atau makam yang tertinggi. Nur samawati meliputi seluruh alam, seluruh cahaya atau maha cahaya. Maksudnya menguasai, merajai daripada segala cahaya di atas cahaya, tetapi bukanlah cahaya. Ini mesti paham elok-elok, ya. Jadi laksana minyak pelita yang dihasilkan ataupun maksudnya itu yang tidak pernah habis-habisnya, yang boleh menerangi dunia. Inilah ilmu. Nah, kedudukannya itu di diri rahasia. Kan jauh kepahaman kita hawasul hawas dengan kaum awam atau kaum syariah. Apabila kaum syariat itu dia mengatakan bahwasanya Tuhan itu mencipta cahaya dan Tuhan itu adalah cahaya atau Tuhan itu bercahaya. Kan berbeza tuh. Sampai di sini paham?
Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Tuan Guru. Ayat Al-Quran di surah Al-Isra ayat 28 yang bermaksud dirikanlah solat ketika tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam, dan dirikanlah solat subuh, sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Minta pencerahan di bab kesekian bab haram Tuan Guru. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ayat tu berbunyi hukum fikah. Ini syariat, ini fikah. Aku tarik ke bab aib lah. Tergelincirnya matahari ini, apa maksud tergelincir? Jatuh kan? Ini paham kaum as-sufi ya, kaum hawasul hawas. Dikajinya, dibukanya Al-Quran itu. Bermula dari tergelincirnya matahari. Tergelincir ini jatuh ke tidak? Kalau masih nampak, itu tergelincir ke tidak? Maksudnya, kalau dia nampak lagi, itu dia jatuh ke tidak? Kalau masih nampak. Belum jatuh. Yang dikatakan dia tergelincir itu, bermakna dia sudah tak nampak lagi. Jadi matahari itu, tergelincirnya matahari, maksudnya matahari itu sudah tak nampak lagi. Tengok cara pembahasannya. Beda kan dengan yang lain tu. Oh, ini mahal nih. Kau tak akan dapatkan penjelasan macam ni dah sampai detail. Kalau dia nampak lagi bermakna tidak tergelincir. Tergelincir tu jatuh tu kau dah tak tengok lagi, bermakna matahari tu sehingga tak kau nampak lagi, sehingga kau tak tengok lagi. Solatlah kau ketika tergelincirnya matahari. Ini maknanya apa? Kalau matahari itu sudah tak nampak lagi, apa maknanya itu? Sehingga datangnya malam. Coba baca ayat itu baik-baik. Begitulah kaum as-sufi ini mengkaji Al-Quran. Sudah bermaknanya gelap malam, bermaknanya masuk kepada malam. Solatlah engkau ketika. Ini sebenarnya perintah solat waktu maghrib. Ini perintah dari asbabun nuzul daripada surat itu. Bagaimana seorang sahabat menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bila masuknya masa waktu maghrib itu. Dikatakan maka turunlah wahyu itu, solatlah engkau dimula tergelincirnya matahari, jatuhnya matahari itu sehingga datangnya waktu malam. Ya. Yang kedua sekali, adakah solatlah kau di waktu subuh? Sesungguhnya waktu subuh itu diwasaksikan oleh malaikat. Tapi ini aku jawab ni ada sedikit, tapi sebenarnya ini ilmu. Tapi korang jangan marah. Korang agak-agak korang marah tak kalau aku buka hal ni? Kalau korang marah tak payahlah. Bermakna jawab aku ni mengakibatkan membawa kemarahan korang. Tapi sebenarnya ini ilmu. Kalau kau marah dengan jawaban aku ni, bermakna kau ni tak berguru lah kepadaku. Bermakna kau masih terluka lagi. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Baik. Tuhankah malaikat kau? Malaikatkah Tuhan kau? Atau Tuhankah Tuhan? Mengapa pula solat kau mesti disaksikan malaikat? Malaikatkah Tuhan kau? Kalau solat kau disaksikan malaikatkah yang bagi surga? Sudah. Di kitab Al-Quran itu, di situ diriwayatkan sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, kalau di dalam ahlullah, di dalam orang-orang hawasul hawas, malaikat itu hidayah, malaikat itu ilmu, malaikat itu kepahaman, malaikat itu dikatakan malaikat itu ilmu, cahaya. Banyak orang yang mengatakan malaikat itu dicipta dari cahaya. Ilmu lah itu.
Bermaksud, apabila kau sentiasa mengerjakan sholat subuh, kau mendapat rahmat dan hidayah. Nah, di dalam kitab awam tu, dalam pengkajian awam, dalam tafsir awam tu, dikatakan di situ disaksikan oleh para malaikat. Bukan itu tafsirnya. Itu tafsir awam. Itu kepahaman awam. Tafsir ini kan banyak. Translate ini kan banyak. Dan tafsir syariat, ada tafsir tarekat, ada tafsir hakikat. Itu berbeza pahamnya. Bagi kita ahlullah, kaum hawasul hawas, tak menerima terus macam itu. Dimaksud disaksikan oleh para malaikat itu, kau mendapat rahmat dan hidayah. Kau itu dikenali Allah, kau itu dikasihi Allah, kau itu taat sehingga kau dikasihi Allah. Itu maksudnya, bukan bermakna malaikat menyaksikan kau. Habis kalau malaikat tak saksikan kau, tak solatlah kau. Mesti disaksikan malaikat baru kau solat. Itu kau mau ngambil faedah. Punya malaikat ke Tuhan kau? Ada malaikat ke, tak ada ke malaikat, kau mesti solat. Ditengok ke, tak ditengok ke? Ada masa ke, tak masuk masa ke? Ada matahari ke, tergelincir ke matahari, tak tergelincir, solat. Habis kalau orang dalam gua, kalau orang dalam kapal, kau nak tengok matahari tergelincir? Kan gugur tu kepahaman macam itu. Dalam bab kesucian ni tak ada matinya, dia tak ada bantahan. Jawapan orang kaum hawasul hawas ni cantik, logik, psikologi, mantik, balaga, bayan, cukup. Kau tak boleh bantah lagi dah. Sampai di sini faham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, pertama kali saya mohon maaf kalau sekiranya soalan-soalan saya ini mungkin membawa kepada salah fahaman. Yang pertama, saya ingin membaca satu surah yang pernah saya bacakan kepada Abah satu ketika dulu. Qul la yusibana ila ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalun. Tidak akan menimpa kau melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kata Abah, memang benar satu kali kun. Soalan saya, adakah Tuhan tu sudah berhenti dengan penciptaannya? Adakah Tuhan ini sudah terhenti penciptaannya macam itu kah? Sudahkah apa-apa yang sudah ditetapkan kepada kita itulah nikmat. Adakah yang sudah pun ditetapkan mestilah kita lalui. Jadi kalau kita buka ayat ni, kalau kita buka tafsir sebenar-benarnya itu, makna hakiki dia, makna yang hak itu, kita kaum hawasul hawas ni ditetapkannya amanah itu, yang sudah ditetapkan itu semua yang baik-baik. Tak ada Tuhan itu, tak ada Allah itu menetapkan hal yang tak baik kepada kita. Allah tak pernah bagi kita yang tak baik. Allah tidak pernah menetapkan kudrat iradat itu. Apa-apa yang ada yang kita jalani semasa kita beranak lagi sampai ketika ini, itu tak ada yang tak baik. Kita yang tak nak yang baik. Kita yang salah menerimanya. Contoh, adakah seorang orang tua, adakah seorang ayah nak bagi anaknya susah? Dari sini kita boleh ambil satu pelajaran. Dari sini kita boleh satu ambil faham. Lagi ke Tuhan? Kita saja tak pernah bagi hal yang susah, hal yang buruk, hal yang membinasakan, hal yang menyakitkan, hal yang merosakkan anak kita. Boleh kan? Adakah? Bagaimana lagi Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Allah Maha Pengasih, Allah pula Maha Penyayang. Jadi tak ada Tuhan bagi kita ni yang buruk. Allah tak pernah bagi kita yang susah. Allah tak pernah bagi kita miskin. Tak pernah. Percayalah kau wahai muridku. Peganglah ini kuat-kuat. Sesungguhnya yang kusampaikan ini hak adanya. Betul adanya. Allah tak bagi kau susah, Allah tak bagi kau miskin, Allah tak bagi kau binasa, Allah tak matikan kau, tak ada. Kita yang nak mati, kita yang nak susah, kita yang nak sakit, kita yang nak binasa. Faham ini? Yang kedua, adakah Tuhan itu berhenti pada penciptaannya? Maksud berhenti pada penciptaannya ini masih dibina lagi, masih dibimbing lagi, masih ditunjuki lagi, tak akan pernah berhenti sampai yaumil kiamah. Dari mula kau beranak, dari mula kau zahir, mula kau jadi orang tu, sampai kau dah raib pun kau masih dibimbing lagi, tak akan pernah putus-putus. Rahmat, rahim, hidayah Allah itu kepada kita, ya. Sampai di sini paham? Rasa itu, bila kau rasa, tak ada rasa. Contoh, bila kita makan ni nak yang sedap, nak yang enak, nak yang nyaman. Rasa nyaman tu, rasa enak tu sudah ada di diri kita. Enak itu bukan ada yang nak kita makan. Masin, manis, masam, sedap, tak sedap tu bukan pada yang nak dimakan itu. Disitulah tertipunya manusia itu. Itulah tipu daya setan. Dikatakannya rasa itu ada di yang nak dimakan. Paham tak? Guru menjelaskan tu cantik ayatnya. Bagus susunan. Hingga kau cepat sangat paham. Tengok rasa itu bukan pada yang nak kau makan itu. Contoh aku bagi kau contoh. Bila kau mencecahkan garam tu di lidah kau, di mana rasa masin itu? Di garamnya atau di lidah kau? Bermakna masin itu di mana kedudukannya? Rasa itu pada siapa? Pada diri. Baik. Apa yang nak dimakan lu? Di mana rasanya? Di makanan ke diri kau? Di mana pemikiran tu? Adakah di pikiran? Adakah bertempat di zahir? Adakah bertempat di jasmani? Ataukah adakah di otak? Jawabnya tidak. Jangan berpikir guna otak. Jangan berpikir, jangan kau berbuat sesuatu, kau kedepankan, kau arahkan, kau gunakan otak. Berpikir, merasa, jangan guna jasad. Apabila kau guna zahir kamu, apabila kau tempatkan di zahir kamu, maka itu semua rosak, maka itu semua batal. Kau berpikir guna otak, tidak akan mampu. Kau berbuat guna daya upaya kamu. Contoh, mengangkat satu benda, kau guna tenaga kau guna kuasa kau, itu kau tidak akan pernah mampu. Kau tak akan pernah boleh. Tak akan mampu. Sebab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di mana kedudukan pemikiran kita itu? Di mana kedudukan akal kita itu? Di mana kedudukan ilmu di diri kita itu? Nah, ilmu, nyawa, jiwa, rahasia itu kedudukannya di diri syirullah yang esa kepada diri rahasia. Yang diri rahasia kita itu esa kepada diri batinia. Bagaimana nak dapatkan itu semua? Zahir kita ini mesti sempurna suci. Zahir kita ini mesti sebenar-benar suci. Paham ini? Kau nak mendapatkan diri rahasia kamu itu apabila tiada kesempurnaan zahir kamu tadi. Maksudnya bab kesucian kamu ini belum tamat. Dan belum ku tamatkan. Itu kau tak akan pernah dapat.
Berfikir tu bercelaru, berbuat tu bercelaru, makan tu kau hantam aja semuanya kerana tidak duduk bab kesucian pada diri kamu. Tak ada buka dia. Boleh jatuh, boleh gugur, boleh diracuni, boleh kena tipu, boleh binasa, boleh luka, boleh celaka, dan boleh mati, boleh lepas nyawa, boleh berpisah nyawa dengan jasad. Sampai di sini paham? Nah, jangan dimakhlukkan pikiran kita itu, jangan dimakhlukkan ruh kita itu, jangan dimakhlukkan rasa kita itu, jangan dibuat-buat rasa. Sesungguhnya kedudukan rasa itu, rahasia itu bukan kedudukannya pada yang nak dirasa. Contoh, makan nasi, rasa nasi itu bukan di nasi, rasa nasi itu bukan di nasi. Sampai di sini paham tak aku bacakan? Iya, itu bukan pada yang nak kau makan itu, bukan. Kau cecahkan air di lidah kau itu kan bunyi air. Kau cecahkan cili itu di lidah kau bunyi pedas tak? Yang berbunyi pedas tu cili ke kau? Mana rasa tu? Bertempat di mana rasa tu? Penyata rasa tu di mana? Penyata rasa tu. Boleh nyata rasa tu di mana? Di cili itulah. Di nasi itulah penyata rasa. Hidapkan cili itu, kalau tak kau masukkan ke lidah kau, tak boleh juga kau dapat rasa. Tarik ke kajian, masukkan ke kajian, tarik ke diri rahasia kau tadi. Esanya diri rahasia kau itu dengan kezahiran kesucian diri zahir. Esanya diri sebenar-benar diri kamu boleh nyata kesaksian diri rahasia kau itu dikarenakan kenyataan diri zahir yang sedia Nah, kenyataan rasa itu pada yang nak kau makan itulah penyata rasa. Bukan yang kau makan itu yang jadi rasa. Rasa itu ada pada diri kamu. Rasa pedas cili itu ada di kamu. Sampai di sini paham? Assalamualaikum kepada Tuan Guru serta sahabat-sahabat yang lain. Di sini saya nak bertanyakan soalan berkenaan dengan setiap perkara ada tanda-tandanya. Macam contoh hujan, tanda dia gelap. So soalannya, apakah tanda seseorang itu sudah dipertemukan dengan diri sebenar dirinya, Tuan Guru? Adakah tandanya? Apakah tandanya? Bagaimanakah rasanya seseorang itu sudah berjumpa dengan diri sebenar-benar diri? Right? Macam tu? Ya, betul. Adakah tandanya? Adakah rasanya? Apa yang kita rasa? Yang kita ni dah